Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan daripada mahkamah yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Muhyiddin. Mahkamah telah putuskan bahawa Muhyiddin dapat pasport kekal atau tidak akan diberitahu pada 29 November ini. Namun ada beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini tentang isu ini. Merdeka kata, beliau kata berhati-hati. Jangan sampai isu ini menjadi duluan. Jangan sampai isu ini menjadi rujukan, kata beliau lagi. Kerana kalau Muhyiddin dapat mendapat kelulusan pasport tersebut secara kekal, kata mereka, ditakuti dan dikhawatiri, jangan-jangan orang lain juga akan menggunakan isu ini bagi diri mereka pula. Kata mereka, kalau Muhyiddin pun boleh dapat pasport beliau dengan beberapa alasan tertentu, nanti jangan-jangan dikhawatiri, ditakuti, orang lain juga yang tertuduh di mahkamah akan menggunakan isu ini, akan menggunakan kemenangan Muhyiddin itu. Kalaulah Muhyiddin dapat pasport tersebut, akan pula digunakan oleh individu-individu tertentu, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilaporkan dalam Malaysia kini, Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 29 November untuk membuat keputusan berhubung permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya secara kekal. Hakim Azura Alwi menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan peguam pemohon Datuk K. Kumarendran serta Timbalan Pendakwa Raya DPP, Datuk Wan Sa'aruddin Wan Ladin dan Lim Wei Kiong. Terdahulu, Kumarendran berhujah bahawa ia tidak sepatutnya menjadi isu bagi mahkamah menyerahkan pasport itu tanpa syarat kerana anak guamnya tidak pernah gagal menghadiri prosiding mahkamah sejak kes itu bermula. Anak guam saya juga memegang beberapa jawatan penting di negara ini. Beliau ahli Parlimen Pagoh dan Presiden Bersatu. Beliau juga memiliki aset di Malaysia, kata beliau. Namun, itulah yang dirisaui oleh rakyat Malaysia, bukan kerana dia melarikan diri, tapi mereka takut ianya jadi duluan, jadi ikutan, kata mereka lagi. Oleh itu, peguam itu kata tidak timbul isu untuk mahkamah tidak menyerahkan pasport secara kekal. Sementara itu, Wan Sa'aruddin dalam hujah balasnya berkata permohonan berkenan tidak sepatutnya dibenarkan kerana tertuduh masih menghadapi 3 pertuduhan pengubahan wang haram. DPP Lim pula berhujah bahawa jika permohonan itu dibenarkan, ia akan memperolok-olokkan keadilan kerana alasan utama tertuduh mendapatkan pasport secara kekal adalah tujuannya untuk percutian. Muhyiddin, 76 tahun, hadir ke mahkamah hari ini. Pada 16 Oktober lepas, Muhyiddin memfailkan notis permohonan supaya mahkamah mengubah bon yang dikenakan terhadapnya bagi mengembalikan pasport antarabangsanya tanpa syarat. Dalam afidavit sokongannya, ahli Parlimen Pagoh itu berkata, beliau memerlukan pasport untuk percutian keluarga ke London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Pada 2 Oktober lepas, Muhyiddin memfailkan permohonan supaya beliau dilepas tanpa dibebaskan daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa. Muhyiddin berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara KL, Jalan Stesen Sentral di sini pada antara 25 Februari hingga 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Muhyiddin juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas terhadap 1 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session untuk dibicarakan bersama. Pada 15 Ogos lepas, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan di Mahkamah Rayuan pada hari sama
terhadap keputusan itu dan pendengaran rayuan ditetapkan pada 28 dan 29 Februari 2024. Saudara-saudara sekalian, itu ialah laporan yang menghangatkan kita hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar daripada SPRM yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Akhirnya, SPRM mengumumkan akaun Aman Palestin dibekukan kerana didakwa telah disalahguna derma lebih RM15 juta. Ini bukan satu jumlah yang kecil, satu jumlah yang besar, dan kalau benar disalahguna, apalah yang mereka terfikir selama ini. Sebanyak 41 akaun milik Aman Palestin Berhad dan entiti syarikat lain dibeku, membabitkan wang bernilai lebih 15 juta ringgit. Maklum Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pembukaan akaun itu berkaitan siasatan dakwaan terhadap dakwaan Aman Palestin Berhad Aman Palestin menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai yang telah dijalankan sejak 17 Oktober 2023. Suruhanjaya itu telah membekukan sebanyak 41 akaun bank syarikat pertubuhan amal tersebut dan beberapa entiti syarikat lain dengan jumlah keseluruhan RM15.868.762 semalam. Sebelum ini, SPRM turut membuat penggeledahan di premis Aman Palestin serta memperoleh dokumen-dokumen berkaitan kewangan dan pengurusan operasi bagi tempoh 5 tahun terdahulu, kata SPRM pada satu kenyataan hari ini. Siasatan berkenan dijalankan bagi mendapatkan keterangan berhubung kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Kanun Keseksaan Akta 574. SPRM juga telah merakam beberapa keterangan saksi-saksi penting dan hasil siasatan awal telah mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenan, kata Suruhanjaya Anti Rasuah itu. Wow, ini bukan satu perkara yang calang-calang atau kecil. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Kerana SPRM telah pun merakam beberapa keterangan saksi penting dan hasil siasatan awal menyatakan mengenal pasti beberapa isu melibatkan penyelewengan dana. Ini bukan satu perkara yang kita sukai. Penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 70 juta ringgit. Ini bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar yang disalurkan bagi tujuan selain daripada objektif penubuhan syarikat berkenan. Ini dinyatakan sendiri oleh SPRM. Aman Palestin sebelum ini telah berdepan kesukaran di Perlis apabila Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis menghentikan kutipan di negeri itu sementara menunggu siasatan. Sebelum ini, Mufti Perlis Asri Zainul Abidin telah memberi amaran supaya berhati-hati dengan penipu yang menunggang nama Palestin. Dia bagaimanapun tidak menyebut identiti pihak itu secara khusus. Aman Palestin menuntut penjelasan dan bukti bahawa mereka terlibat penipuan dan penyelewengan wang kutipan derma di Perlis. Pihak mana yang telah membuat aduan dan meminta kami disiasat berkaitan wang kutipan yang dikumpulkan? Adakah terdapat sebarang laporan polis, laporan kepada Jabatan Mufti, JAIPS atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Perlis mengenai kutipan wang tersebut, kata Aman Palestin ketika itu. Aman Palestin ditubuhkan pada 2004 untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mengumpul dana untuk rakyat Palestin yang terjejas akibat pendudukan Israel. Ia diasaskan oleh bekas Presiden Ikatan Muslimin Malaysia ISMA
Abdullah Zaik Abdurrahman. Abdullah Zaik menjadi Presiden Aman Palestin sehingga 2018. Abdullah Zaik ketika dihubungi Malaysia Kini sebentar tadi enggan mengulas berkaitan isu itu. Beberapa komen daripada netizen berkaitan dengan isu ini adalah, Mr. Sakau kata, adakah Aman Palestin mengambil kesenangan di atas kesengsaraan orang lain? Adapun biar tunggu siasatan lengkap, kata beliau lagi. Otak Center menulis, pasal golongan-golongan ini kalau benar telah pun menyebabkan kerosakan, merosakkan kepercayaan terhadap tabung kutipan NGO. Dengan kata lain, sepertilah pepatah mengatakan, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kata beliau lagi, baik bagi kerajaan uruskan, dah cukup dah bagi NGO tak amanah, kata Otak Center. Green Citah pula menulis, inilah masalah orang Malaysia. Nampak duit saja, tangan dah gatal dah, kata beliau. Sana sini curi, sini curi, kata Green Citah. Nak tolong Palestin konon, macamlah mereka ini berjiwa aman dan suka menolong. Rupa-rupanya berjiwa rasuah, buat malu saja, kata Green Citah. Green Lama kata, tulah dah kan, duit ni buat banyak orang jadi kelabu mata. Tak apalah, biarlah SPRM habiskan dulu siasatan, kata beliau lagi. Golden Jaguar kata, kalau perkara ini sah sangkut rasuah, siapa lagi nak derma untuk Palestin? Harapkan pagar-pagar makan padi, kata Golden Jaguar. Semoga isu ini dapat diselesaikan dengan segera oleh pihak kerajaan dan dapat menyelesaikan kewelut tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.